Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan berkongsi cerita kisah misteri, kisah seram yang berlegar-legar di laman sosial. So, sebelum tu jangan lupa untuk tekan button subscribe, like, share and comment. So, jom kita teruskan. Okey. Kali ini saya akan membacakan kisah seram yang berlaku di hospital. So, kalau korang rasa tak kuat untuk mendengar cerita ini, rasanya korang tak perlu dengar sebab tak nak ambil risiko kalau apa-apa yang terjadi ni, sebab banyak kisah misteri atau seram yang benar berlaku di kebanyakan hospital. So, jom kita teruskan. Kita baca, kisah ini terjadi dalam 6 atau 7 tahun yang lalu. Kisah yang berlaku di antara adik lelaki dengan benda yang aku sendiri tak tahu nak gelar ia sebagai apa. Yang pasti adik lelaki aku telah dikacau oleh makhluk itu. Ini adalah perkongsian daripada warganet sendiri. So, bukan kisah saya sendiri. So, saya nak baca je. So, teruskan. So, seram sejuk lah. Kisahnya bermula bila mana mak aku suruh adik lelaki aku ni untuk pergi ambil kerusi malas dekat luar wad. Masa tu tak silap aku, adik aku yang masuk wad, cuma sakit yang tak teruk lah. Zaman tu kerusi malas diorang letak dekat store dekat luar wad. Jadi kalau nak ambil kerusi malas kena jalan sikit ke luar wad. Hospital punya waktu lewat pula, buka sampai pukul 12 malam. Jadi dalam pukul 11 lebih macam tu, mak aku dah suruh adik aku ni siap-siap pergi ambil kerusi malas tu. Adik aku cerita masa tu tak adalah seram mana pun. Memanglah laluan perjalanan kaki dekat depan wad itu dah lega, tetapi ia masih terang benderang je. Dia kata tak takut pun disebabkan stor itu dekat je. Jadi keluar je wad terus sampai dekat bilik simpanan kerusi malas itu. Lepas dah ambil satu kerusi, adik aku terus tutup balik lampu and pintu bilik store tersebut. Masa dia nak berjalan masuk ke dalam wad, tiba-tiba bahu dia disentuh seseorang. So, masa adik aku toleh je, dia agak terkejut sebab kelihatan salah seorang kawan mak aku dah tercegat dekat depan dia. Kawan mak aku ni memang kerja dekat hospital tu lah, and kita orang memang agak rapatlah dengan dia, sebab tu dia kenal dia. Kata adik lelaki aku, dia tanya banyak soalan jugalah masa jumpa tu. Siap ajak pergi kedai lagi masa tu. Tapi adik aku fikir mak aku nanti mesti risau yang dia tak nak ikut tu. Adik aku ada jugalah ajar masuk, tapi dia kata dia nak cepat. Katanya nanti kalau dia free, dia akan datang and jenguk adik aku tu lain kali. Lepas salam, adik aku pun masuk balik dalam wad and cerita dekat mak aku yang dia jumpa kawan dia tu. Mak aku tak ada respon apa-apa sebab dia pun kata nak datang kalau free kan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Satu hari tu aku sekeluarga datanglah beraya rumah kawan mak aku tu. Ketawa, tiba-tiba terbuka cerita pasal adik lelaki aku ni masuk wad. Masa tu kawan mak aku tu terus marah. Dia kata masuk wad sikit pun tak cakap dekat dia. Tergamang mak aku dengar. Yelah,
Masa malam tu adik aku masuk ward tu, adik aku sendiri cakap yang dia jumpa dengan kawan mak aku ni. Dia kata dia tak terserempak langsung, malah tak tahu yang adik aku ni masuk ward. Terus terdiam semua orang. Yelah, habis tu kalau bukan kawan mak aku yang adik aku jumpa masa tu, siapa yang dia jumpa sebenarnya? And masa tu baru adik aku teringat yang tangan kawan mak aku masa tu sejuk je. Adik aku ingat sebab dia kerja dalam aircon. Tapi tak, adik aku masa tu terus terdiam, pucat je muka dia. Kawan mak aku tu jangan cakap lah, dah lah benda tu menjelma sebagai dia lagilah. Dia takut. Sampai sekarang kita orang tak tahu apa benda tu. And selamatlah adik aku tak ikut dia pergi ke kedai masa tu. Kalau tidak datang ke kedai, manalah dia bawakan. Jadi kesimpulannya, belum tentu orang yang kita jumpa hari ni saat ni betul. Korang je rasa dia betul, dia rasa manusia, dah hantu. So rasanya itu saya agak seram cerita yang dikongsikan oleh warganet ni. Kisah yang berlaku di hospital pada 6 atau 7 tahun yang lepas. So rasanya itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share and comment.